Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi untuk PMP SPM 2020 dan 2021. Okey, untuk rakaman seterusnya Abah buat rakaman dulu, live tu kemudian. Jadi seterusnya tajuk yang dibekalkan kepada anda semua, soalan-soalan melalui WhatsApp dan Telegram, dan Abah buat rakaman melalui YouTube ni. Okey, untuk soalan seterusnya tanpa membuang masa, iaitu soalan apa kita tengok dulu. Satu kuis mengandungi 25 soalan. Kita rimak satu kuis, iaitu soalan trial 2019 daripada soalan Yayasan Islam Kelantan. Yayasan Islam Kelantan trial 2019. Okey, soalan nombor 11. Kalau tengok nak rujuk pada soalan mana-mana, soalan nombor 11. Satu kuis mengandungi 25 soalan. Abah rimak dengan markah merah ni. Mengandung 25 soalan dengan jumlah markah, dengan jumlah 150 markah. Kuis ini terdiri daripada dua bahagian, di mana bahagian A mengandungi soalan objektif yang beri 3 markah, tanda-tanda dia punya keyword dia setiap satu, dan bahagian B mempunyai soalan struktur pendek yang memberi 8 markah setiap satu. Jadi soalannya, tulis dua persamaan linear serentak untuk mewakilinya. B seterusnya, dengan menggunakan kaedah metrik, hitung bilangan soalan dalam bahagian A dan bilangan soalan dalam bahagian B. Okey, selesai masalah dia. Jadi soalan ni kita sudah tahu bila dia suruh buat tulis dua persamaan linear serentak. Okey, masalah persamaan linear dia bagi direct, dia tanya. Bukan persamaan kuadratik, bukan persamaan garis lurus atau sebagainya. So yang ni persamaan garis lurus. Persamaan linear serentak. Satu lagi kita kena tengok dia bagi tahu. Dengan B itu soalan dengan kaedah metrik. Itu kita kena faham. Okey, jadi penyelesaiannya kita mesti ambil keyword untuk dapat dua persamaan. Yang ni masalah pelajar tak dapat persamaan lah. Bila mereka tak dapat nak keluarkan persamaan, automatically mereka tidak dapat menjawab soalan ini. 6 markah. Soalan ini 6 markah. Rugi lah kan? Okey. Jadi kita nak tahu perbezaan dua persamaan itu, kita baca betul-betul. Kita tengok soalan ini. Satu soalan kuis mengandung 25 soalan. So yang pertama soalan apa? Soalan ada bahagian A, ada bahagian B. Ya, soalan A bahagian, bermaksudnya bahagian A tambah dengan soalan bahagian B, dia dapat 25 soalan. Itu maksudnya yang kena faham. Lepas tu satu lagi persamaan jumlah. Ni jumlah 150 markah. So yang pertama jumlah soalan kita ambil persamaan. Yang kedua kita ambil jumlah markah. So jumlah markah 3 dengan 8 bahagian A 3. Okey, kita sudah nampak kan? Kita sudah nampak keyword dia. Jadi keyword dia, kita tulis dia ada jawapan bagi soalan A. Soalan A. Biar jelas. Soalannya sama macam ni je. Okey, jawapan dia soalan A. Kita dapat soalan ni macam mana? So bahagian A, bahagian B. So bahagian A tambah B. So A tambah B ada berapa markah? 25. A tambah B berapa soalan? Bahagian A tambah bahagian B ada 25 soalan. Okey, dalam kalkulator tak adalah kita nak menggunakan A dan B. Kita nak guna A dan B pun tak apa. Tak kisah. Tapi dalam kalkulator, dia hanya membagi nilai X dan nilai Y. So A ni, kita mengandaikan A ni sebagai apa? Sebagai X. Senang.
Tidak kita keliru nanti. Sebab kita nak tekan kalkulator. Nak selesaikan dengan A dan B pun tak apa. So A ni kita namakan dia X, B, dan yang memberi bahagian B ni kita namakan Y. So kita dapat persamaan pertama. So kita dapat soalan persamaan pertama iaitu X lah. Ganti je lah. So X bahagian Y. So bahagian A tambah bahagian B sama dengan 25 markah. Alright. Dapat 25 markah. So sini dia sudah bagi 1 markah. Dapat yang kedua 3 markah bagi setiap bahagian. Bahagian A mengandungi soalan objektif yang memberi 3 markah. Bahagian A X lah. So sini 3X. 3 berapa kali? 3 kali 3 markah untuk satu soalan. Itu maksudnya. B bahagian struktur pula dia dapat 8 markah. So 8 markah berapa kali Y? 8Y sama dengan 150 markah. Itu kita dapat persamaannya yang ni. Kita nak keluar persamaan yang ni. Yang ni masalah sekarang. Masalah pelajar-pelajar kita tak dapat menguasai macam mana? Tak dapat keluarkan apa? Tak dapat keluarkan persamaan. Itu masalah. So, ingat dia ada dua benda. Yang pertama kaitan dia bahagian berapa soalan. Yang kedua markah dengan markah. Kita nak ambil ni bahagian tambah bahagian dapat 25 soalan. Okey. Markah dengan markah sama dengan markah. Itu ingat. Itu tips untuk menjawab soalan persamaan linear serentak. Untuk kita create persamaan daripada sentences yang diberi, ayat yang diberi. Right. Okey. Habis soalan nombor A, sudah dapat dua markah. Soalan B. Soalan B. Kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia suruh tulis persamaan penyelesaian persamaan serentak ini dengan menggunakan kaedah metrik. So dalam kaedah metrik yang Abah bagi awal-awal ni ialah formulanya. Formulanya ada di hadapan buku, soalan yang diberi. Seandainya pelajar tak ingat, anak-anak Abah tak ingat, boleh rujuk. So ingat sahaja teknik penyelesaian dia, cara susun. Yang ni tak payah sebenarnya. Yang ni tak payah, hanya kita hafal sahaja. Orang kata matematik tak boleh hafal. Yang ni kena hafal. Dan ingat cara kita nak guna formula. Dan kita masukkan nilai dalam formula. Itu sahaja. Alright. So, kita susun. Okay, step yang pertama ingat. Kita nak buat apa? Tu masalahnya. Kita tak ingat. So, yang ni kita ambil angka dia. Step yang pertama, buat kurungan. Yes, yang pertama sebab metrik. Metrik dalam bentuk kurungan kan. So X ni 1, Y ni Y 1. 1Y, Y orang tak tulis 1X, orang tak tulis 1X. 1Y orang tak tulis 1Y, orang tulis X saja, orang tulis Y saja. Tapi maksudnya X dan Y ni maksudnya nilainya ada hadapan ni 1, Y ni 1. So 3 masukkan nilai digit sahaja. Nilai nombor. So, itu satu. Step yang pertama. Lepas tu didarab dengan apa? Didarabkan dengan X dan Y. Ataupun kita ambil bahagian darab A dan B. Tidak familiar. Tidak familiar, kita menggunakan A dan B pendaraban. Biasanya X dan Y. Itu kita tukar bahagian A kepada X, bahagian B kepada Y. Sebenarnya tak kisah. Kita nak selesai dalam A dan B pun tidak mengapa. Tiada kesalahan. Cuma Abah nak membiasakan X dan Y. Matematik ni, dia tak boleh lari daripada X, Y. Sebab abjad X dan Y paling cantik daripada A, daripada semua abjad A sampai Z. X dan Y paling cantik. Sebab tu matematik dia pilih X dan Y. Tu kan. So, kita tulis saja yang di belakang ini 25 dan 150. Itu sahaja step. Tulis betul-betul. Tulis betul-betul. Ada yang tak dapat nak tulis macam ni, tak reti. Allahu Akbar kan.
Tengok sahaja step. Ambil cara nak tulis 3Y1 XXY. Sama dengan duduk sini. Ada setengah pelajar letak di sini. Sama dengan di sini, di depan lagi. Sama dengan apa benda Persamaannya satu sahaja. Disebut persamaan, dia ada satu persamaan. Yang sampai di tengah ni ada persamaan. Di hadapan ada persamaan. Dia tidak faham lah tu. Itu pelajar yang tidak faham. Okay, sini dah dapat satu markah. Okay, next. Next, kita pergi kepada formula dia. Kita pergi kepada formula dia. Okay, kita tengok formula dia. Satu. Kita kena tulis dulu di hadapan tu ialah X, Y. Ingat kena tulis X, Y. Ni cara penulisan kita nak ingat. Satu per. Tengok satu per. Apa dia? Apa dia? Ni kita nak namakan. Yang asal ni kan. Sini ialah B, C, D. Ni A, B, C, D. Itu penyusunan. So, dalam ni kita nak buat 1 per A darab B. So, maka A darab D 1 darab 8. Kan? Tolak. Tolak B berapa B? B ialah 1. Kan? B tolak C. B ialah 1. Darab apa? Darab C. Darab T. 3. Lepas tu buat kurungan lagi. Kurungan ini. Ni tengok formula dia. Kita tengok ikut saja. Tak ada masalah kan. Masalah ikut saja. Jadi, tengok A dengan D ni dia bertukar. Asalnya D duduk di sini kan. Dia bertukar ke tempat duduk. Tengok dia bertukar tempat duduk tu. Ni A, D, maka D naik atas. So, sinilah 8. Di bawah ini tukar menjadi 1. Tengok tu. Lepas tu B dia jadi negatif B. Kalau B ni 1, negatif B jadi negatif 1. Okey, C dia jadi negatif C. Kalau 3 jadi negatif 3. Habis itu step satu lagi kita ingat. Ambil je angka di belakang tu. 25 darab apa? Satu lagi 1500. Itu je lah penulisan untuk step yang kedua. Kan? Untuk step yang kedua. Habis step yang kedua. Step yang ketiga, tengok. Step yang ketiga, XY sahaja tulis sahaja. Ada setengah ni dia tak kira pun. Tapi bagi Abah, logiknya bila kita dah tekan, kita dah dapat nilai XY. Tulis dulu. XY sama dengan kurungan. So, barulah kita kata dapat X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. So, kerja kita tekan kalkulator sahaja. Tekan kalkulator sahaja. Macam mana nak tekan kalkulator? Macam mana nak tekan kalkulator? Tak ingat kan? Tak ingat kan? So, tekan kalkulator. Ingat tekan apa? Tekan kalkulator. Tekan berapa kali? 3 kali. Dapat EQN. Kita tekan 1. Lepas dia keluar 0 tu, tekan 2. Dia tanya A1. Dia tanya A1. Okey, Abah berhenti setakat tu. Tengok dulu di mana A1. Ni kita tengok. Di sini habis dah cerita tadi. Cerita tadi yang kedua habis. Kita buang yang ni dulu. Tadi habis dah cerita step yang kedua AB. Nanti kalau kita tindan di sini banyak cerita. Tadi A. Biarlah apa tulis A, B, C, D tadi kan. So ceritanya satu ni ialah A1. Yang ni satu ni ialah B1. Di sini tengok cara kita nak tekan. Sini ialah C1. Ni nombor 3 ni dia jadi A2. Nombor 8 ni ialah B2. Yang 150 ni ialah C2.
So tadi cerita tadi. Bagi semula. Balik semula. Clear calculator dulu. Okey, clear calculator. Okey. Sekali lagi. Tekan mode berapa kali? 3 kali. Dapat QN. Kita tekan 1. Dia keluar Anos. Anos tu kita tekan apa? Kita tekan 2. Tekan 2. Dia tanya A1 tu. A1 berapa tu? A1 tu berapa tu? Kita tekan masukkan A1. A1 nilainya ialah 1. Masukkan 1. Tekan sama dengan. Dia tanya pula tu. Dia tanya di kalkulator tu, dia tanya B1. Masukkan nilainya. B1 berapa nilainya? B1 ialah 1 juga. Masuk nilai 1. Tekan sama dengan. Dia dapat. Dia tanya balik C1. So C1 berapa ni? C1 ialah 25. Masukkan nilai 25. Tekan sama dengan. Dia tanya A2. A2 berapa? A2 ialah 3. Tekan sama dengan lagi. Dia tanya pula B2. Kan? B2 ialah 8. Tekan 8. Tekan sama dengan. Dia tanya C2 berapa? 150. Tekan kalkulator 150. Tekan sama dengan. Kan dia dapat kan? Kan dia dapat 10. Tekan sama dengan lagi. Dia dapat 15. Tekan. Dia ulang balik tu. A1 tekan. Dia tak hilang ni. Jadi kita nak tengok mana? Kita nak tengok tekan sama dengan. Okey. Kita nak ambil nilai apa tadi? Kita nak ambil nilai X. Berapa nilai X tadi? 10. Nilai Y 15. So X10 terus tulis dalam ni. X10 Y 15. Okey, tengok. So X10 Y 15 ini jawapannya. Ini tak kira mata. Okey, kita tulis balik. So X ialah 10 Y 15. Siap situ. Soalan tanya. Ingat, jangan tinggal macam ni jawapan sebab soalan ini dalam bentuk ayat. Tengok ni. Seterusnya dengan menggunakan kaedah metrik, hitung bilangan soalan dalam bahagian A dan bilangan soalan bahagian B. So, bahagian A berapa soalan? So, bahagian A bahagian A sama dengan berapa soalan? 10 soalan. Ni kena tulis yang last. Soalan. Bahagian B sama dengan berapa? 15 soalan. Tu ceritanya. Cerita kita nak menyelesaikan permasalahan matematik macam ni. Dia bagi benda macam cerita dia macam mana kita nak berfikir. Ini matematik penyelesaian masalah. Seumpama kita nak berfikir macam mana mak kita bagi duit RM10. Dia suruh beli gandum dan gula. Dia tak nak duit baki. RM10 ni beli biar cukup. Berapa kilo gula, berapa kilo gandum. Kita kira lah. Dengan harga sen-sen dia akan keluar. Maka kita dapatlah. Macam ni kan. Maksudnya penyelesaian kita belajar persamaan linear serentak ni untuk menyelesaikan benda tu. Orang bagi RM10, jangan bagi duit baki. Berapa kilo gandum dapat? Berapa kilo gula dapat? Tak kira lah. 1 kilo perpuluhan berapa-berapa. Dia tak nak duit baki. Dengan RM10 tu biar cukup duit tu untuk membeli gula dan gandum. Ini cerita kita. Penyelesaian persamaan linear serentak dalam kehidupan. Kalau kita tanya kenapa kita belajar? Yang ni lah. Untuk belajar penyelesaian. Sebab kita belajar penyelesaian ini, otak kita makin cergas, makin pintar, sebab kita belajar menyelesaikan masalah matematik seumpama kita menyelesaikan masalah hidup. Okey, Abah berhenti setakat ni untuk kaedah apa? Kaedah matriks. Soalan sama juga Abah akan ambil untuk menggunakan kaedah penghapusan. Soalan yang sama dengan menggunakan kaedah penghapusan. Sebab dua.
Soalan yang sama dalam bentuk yang sama diberi nombor 3 atau nombor 4, dia bagi soalan yang sama dalam bentuk macam ni, persamaan linear. Tapi soalan itu dia suruh selesaikan menggunakan, tidak boleh menggunakan kaedah metrik. Itu lepas ni Abah buat next rakaman. Okey, Abah berhenti setakat ni untuk kaedah metrik. Harap pelajar anak-anak Abah boleh faham. Ini just step dia, kita hafal sahaja, masukkan ni nilai. Okey, Abah berhenti setakat ni. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah faham.